Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adam bin Abu Bakar, bersempena dengan Minggu Sains Negara. Saya akan membawakan kepada anda segmen 360 Science Tour di Tinker Garage. Di hadapan saya ini adalah sebuah model rumah dan saya akan membawakan kepada anda aktiviti embedding smart elements to your home, atau dalam bahasa Melayunya adalah membawakan elemen pintar ke rumah anda. Jadi di hadapan kita ada rumah model yang mana rumah ni saja yang kita kecilkan, tetapi peralatan elektrik adalah identical dengan peralatan elektrik yang sebenar yang berada di rumah kita semua. Di sini kita ada switch untuk lampu dan kita ada beberapa soket. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk pasang smart doorbell and chime. Ini adalah kotak untuk video smart doorbell yang mana isi dia adalah ada dua unit. Pertama, smart doorbell yang mempunyai butang dan yang kedua adalah chime yang mempunyai loceng. Tapi sebelum kita pergi dengan kaedah pemasangan, di smart doorbell ini kita ada kamera yang mana berfungsi pada waktu malam dan juga siang, yang mana dia punya capaian view dia ataupun angle view dia adalah sangat luas. Yang kedua, kita ada IR kamera yang ini akan mengesan pada waktu malam. Yang ini kita ada mikrofon. Di sini kita ada butang untuk tekan butang lah. Okay. Dan di dalamnya, kalau kita buka di belakang ini, ada slot untuk micro SD card. Jadi saya telah masukkan micro SD card dan juga power supply. Okay, power supply ini menggunakan micro USB punya wire ataupun kabel. Dan pada chime ini pula, okay, chime ini ada motion sensor. Apabila pada waktu malam, motion sensor ni mengesan pergerakan, maka LED light ni akan menyala. Dan di sini ada LED ataupun ada light sensor. Light sensor ni akan mengesan sama ada waktu siang atau malam. Jadi motion sensor ni hanya diaktifkan pada waktu malam sajalah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita memasang smart doorbell ni ke dalam rumah ini. Jadi kamera doorbell ni kita boleh buka macam ni je. Dia buka macam ni. Kemudian dari belah belakang ni ada dua cara. Satu kaedah skru atau yang kedua tampal je sebab dia dah bagi tip. Jadi saya akan gunakan dua-dua lah supaya lebih kukuh. Jadi inilah doorbell dia kita pasang. Bukan setakat chime ini akan berbunyi dan menyala apabila butang ditekan, pemilik rumah juga boleh melihat dan berkomunikasi dengan siapa yang berdiri di hadapan loceng, sama seperti panggilan video. Ia juga boleh merakam video sama ada secara berterusan atau rakaman jika ada pergerakan sahaja. Rakaman video Full HD akan disimpan di dalam micro SD card yang mana boleh ditampung sehingga maksimum 128 GB
atau boleh disimpan secara cloud storage berasaskan kepada langganan bulanan pada kadar yang mampu, iaitu tidak mahal tetapi tidaklah terlalu murah. Chime akan menyala apabila ia mengesan pergerakan jika persekitarannya gelap. Terdapat 58 pilihan muzik dan 5 pilihan kekuatan bunyi loceng yang boleh ditetapkan di chime ini. Seterusnya, kita akan memasang door sensor. Door sensor ini terdiri daripada dua bahagian. Pertama adalah penderia ataupun dia punya main body dia. Yang kedua adalah dia punya receiver dia ataupun dia punya logam dia. Jadi dekat dalam ni sebenarnya ada logam. Di dalam ni pula ada magnetic sensor. Magnet ni akan mengesan logam ni sama ada pintu terbuka atau tertutup. Jadi door sensor ni dipasang pada pintu. Boleh juga dipasang pada tingkap. Door sensor ni dia berfungsi dengan menggunakan kekuatan medan magnet. Jadi bila jauh atau dekat, door sensor ni akan detect lah. Dan dia dikuasakan menggunakan bateri AAA. Kaedah untuk sambung dengan internet sebenarnya sangat senang aja. Masukkan bateri, kemudian tekan butang reset untuk sambung ke dalam internet. Kalau anda lihat dekat sini, dia berkelip-kelip. Saya akan tunjukkan kepada anda penyambungan door sensor ini kepada Wi-Fi. Caranya sangat mudah. Tekan butang reset di sini sehingga lampu indikator berkelip dengan sangat pantas. Kemudian, masukkan kata laluan Wi-Fi anda di aplikasi Smart Life dan seterusnya aplikasi ini akan berkomunikasi dengan door sensor untuk bersambung dengan Wi-Fi. Setelah itu, kita lekapkan ia ke frame pintu atau tingkap mengikut kepada penggunaan yang anda kendaki dan sensor ini hanya berfungsi sebagai input sahaja. Kita akan meletakkan tetapan ataupun kita akan setkan output di aplikasi kemudian. Baiklah, seterusnya kita akan pasang motion sensor atau dalam bahasa Melayunya adalah penderia pergerakan. Okey. Dalam kotak ini sepatutnya akan ada ini. Ini adalah motion sensor dia. Yang ini adalah dia punya dome yang mana boleh mengesan pergerakan. Jadi di bahagian belakang ni ada tapak dia. Motion sensor ni akan menggunakan bateri AA untuk power up dia. Di sini ada butang reset untuk kita connect dengan Wi-Fi, untuk kita sambungkan ia dengan Wi-Fi. Kemudian saya akan tunjukkan kepada anda penyambungan motion sensor ini kepada Wi-Fi. Caranya mudah sahaja, tekan butang reset di sini sehingga lampu indikator berkelip dengan sangat pantas. Kemudian masukkan kata laluan Wi-Fi anda di aplikasi dan seterusnya aplikasi ini akan berkomunikasi dengan motion sensor untuk bersambung dengan Wi-Fi. Setelah itu, kita lekatkan ia di tempat yang bersesuaian. Untuk makluman, sensor ini hanya berfungsi sebagai input sahaja, sama seperti door sensor. Kita akan meletakkan tetapan output di aplikasi kemudian. Baiklah, sekarang pula saya ingin menunjukkan pada anda adalah infrared switch. Okey, infrared switch ini dia berfungsi melalui pergerakan. Apabila kita lambai tangan, lampu atau switch yang terpasang dengan dia akan on. Kita lambai semula, dia akan off. Infrared switch ni, sekiranya pendawaian di rumah tiada wire neutral, maka perlu pasang kapasitor pada kipas ataupun lampu. Saya akan tunjukkan bagaimana pendawaian untuk IR switch ni. Tetapi IR switch ni, dia tidak ada Wi-Fi modul. Jadi tidak perlu bersambung dengan Wi-Fi. Saya akan gantikan switch konvensional satu geng ini kepada infrared switch. Pastikan aktiviti pendawaian dilakukan oleh orang yang mahir. Jika anda ingin melakukannya sendiri, pastikan segala langkah keselamatan telah diambil seperti menutup bekalan kuasa sebelum kerja pendawaian dilakukan. Memandangkan pendawaian sedia ada adalah berkonsepkan looping, iaitu tiada wayar neutral, maka kapasitor perlu dipasang di terminal pendawaian pada lampu atau output switch. Jika di rumah tuan-tuan ada wayar neutral dipasangkan pada switch asal, maka perlu pasang wayar neutral kepada slot di infrared switch ini. Anda hanya perlu melambai sahaja di hadapan switch ini untuk mengawal lampu. Baiklah, tadi kita dah pasang infrared switch ataupun IR switch. Pada kali ini pula kita akan pasang Wi-Fi switch. Okey, Wi-Fi switch ni datang dalam pelbagai bentuk. Okey, tapi yang paling utama dia datang satu geng. Ada juga 2 geng, ada juga 3 geng, ada juga 4 geng. Wi-Fi switch ni boleh pasang pada lampu dan kipas, tapi kalau untuk kipas dia ada 3 jenis. Yang pertama, pakai LED saja pun boleh pakai untuk kipas, tapi regulator biasa punya. Atau yang kedua,
Dia ada dua gang, satu untuk kipas, satu lagi untuk kawal speed kipas ataupun kelajuan kipas. Yang ketiga, ada juga yang 4 gang tapi satu untuk lampu switch, satu untuk lampu kipas yang mana lampu tu ada pada kipas, dan yang ketiga dan keempat tu adalah untuk kawal kelajuan kipas tersebut. Macam biasa, macam tadi, sekiranya dekat rumah kita tidak ada wire neutral, maka perlu pasang kapasitor pada lampu. Jika ada dua switch yang kita akan pasang, satu dengan dua gang, untuk pasang kapasitor ni hanya untuk pasang kat lampu yang pertama saja. Kalau kita lihat dekat sini, sebenarnya Wi-Fi switch ni dia ada Wi-Fi indicator. Ini bermakna dia ada Wi-Fi modul. Jadi kita perlu akan pasang, selepas pasang kita akan connect ataupun sambungkan Wi-Fi switch ni kepada Wi-Fi. Saya akan gantikan switch konvensional ini kepada Wi-Fi switch. Pastikan aktiviti pendawaian dilakukan oleh orang yang mahir. Jika anda ingin melakukannya sendiri, pastikan segala langkah keselamatan telah diambil seperti menutup bekalan kuasa sebelum kerja pendawaian dilakukan. Sama seperti infrared switch tadi, pendawaian asal di sini adalah looping, iaitu tiada wire neutral. Maka kapasitor perlu dipasang di terminal pendawaian pada lampu atau output. Jika Wi-Fi switch adalah 2 gang atau lebih, kapasitor hendaklah dipasang di terminal lampu atau kipas atau beban yang pertama sahaja. Yang kedua, ketiga dan keempat gang tidak perlu kapasitor. Kemudian, saya akan tunjukkan cara penyambungan Wi-Fi switch ini ke internet. Caranya mudah sahaja. Picit butang yang pertama, kalau 2 gang atau lebih, butang yang paling kiri sehingga Wi-Fi indicator berkelip dengan pantas. Kemudian, masukkan kata laluan Wi-Fi menggunakan aplikasi di telefon bimbit. Sambungan ke internet dianggap selesai jika Wi-Fi indicator ini menyala. Kalau nyalaan ini terang, maknanya kekuatan isyarat Wi-Fi adalah kuat. Jika kurang terang, kekuatannya adalah lemah. Jadi, anda boleh mengawal switch lampu atau kipas dengan menggunakan telefon bimbit anda sahaja. Jika anda hidupkan satu switch menerusi telefon, lampu indikator di switch juga akan berubah mengikut status sebenar lampu atau kipas. Bolehkah mengawal lampu atau kipas dengan Wi-Fi switch jika tiada Wi-Fi? Jawapannya boleh, tapi di physical Wi-Fi switch. Kita akan ulangi langkah yang sama untuk switch yang lain. Baiklah, peranti pintar yang seterusnya yang perlu ada dalam sebuah rumah pintar adalah smart plug. Okey. Untuk smart plug ini atau juga dipanggil sebagai smart socket, dalamnya adalah macam ini. Okey, bentuknya macam ni. Di hadapan ni adalah soket 3 pin, di belakangnya ada pin dia, tetapi di tepi ini ada butang on off. Jadi kita akan sambungkan smart plug ni ke Wi-Fi dengan reset butang dekat sinilah, butang on off ni. Dan selalunya benda ni dipakai untuk kebanyakan barangan elektrik yang memerlukan soket alur keluar. Jadi kita tekap aja dekat soket alur keluar ataupun soket outlet. Peranti ini dia punya kapasiti dia untuk 16 ampere. Jadi sesuai untuk kebanyakan perkakasan elektrik. Tetapi kalau anda ingin menggunakannya untuk perkakasan yang menggunakan power rating yang tinggi seperti mesin basuh ataupun periuk nasi, disarankan elok pakai menggunakan yang 20 ampere. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakannya, iaitu hanya perlu pasang saja. Umpama macam PC plug and play. Dia tidak ada memerlukan pendawaian. Cuma kita perlu sambungkan dia kepada Wi-Fi. Selalunya benda ni saya akan gunakannya di rumah untuk saya sambungkan dengan phone charger saya ataupun pengecas telefon, yang mana saya akan setkan dia untuk automatic off selepas 1 jam cas telefon. Tak kira kita cas telefon tu secara automatik ataupun kita caskan telefon tu secara manual. Saya akan tunjukkan kaedah untuk menyambungkan smart socket atau plug ini kepada internet. Caranya sama seperti Wi-Fi switch. Picit butang on off ini sehingga Wi-Fi indicator ini berkelip dengan pantas. Kemudian masukkan kata laluan Wi-Fi anda di telefon bimbit dan kemudian selesai. Saya menggunakan smart plug ini untuk mengecas telefon saya di rumah. Saya setkan ia untuk off sendiri secara automatik selepas 1 jam dihidupkan atau selepas 1 jam on. Sama ada ia on secara berjadual atau manual. Jika anda ingin menggunakan smart plug ini, pastikan beban ataupun load anda bersesuaian dengan rating smart plug ini. Smart plug ini yang saya tunjukkan adalah jenis 16 ampere bersesuaian dengan perkakasan elektrik di rumah. Jika untuk mesin basuh atau setrika yang mempunyai power rating yang tinggi, iaitu 1000 watt ke atas, sesuai untuk menggunakan 20 ampere. Baiklah, peranti seterusnya adalah water sensor ataupun pengesan air. Water sensor ini, kotak dia macam ni dan dia berkuasa dengan bateri.
Jadi inilah device dia ataupun perantinya yang mana kita ada macam Wi-Fi modul dia dekat sini. Di belakangnya kita boleh buka, ada ruang untuk masuk bateri AAA. Ini butang reset, dan ini adalah pengesan air dia. Jadi kita celup dalam air, dia akan bagi notifikasi kepada telefon bimbit kita, aplikasi dia akan bagi notifikasi. Jadi fungsi benda ni sebagai sensor saja dan ia sesuai untuk digunakan untuk mengesan banjir ataupun tempat-tempat yang kita tak nak basah. Jadi kita sesuai untuk letak benda ni. Macam contoh untuk mengesan banjir, jika tuan-tuan puan-puan ada garas kereta yang berbumbung kat rumah, tempat parking kereta tuan-tuan puan-puan tu sesuai untuk letak benda ni. Sebab selalunya parking kita tak kena air. Jadi kalau air nak masuk ke dalam rumah, air banjir terutamanya, dia akan melalui dekat depan ataupun dekat tempat kereta baru sampai ke pintu. Jadi dengan harapan bila air dah sampai situ, dah sampai ke sini, anda cukuplah masa untuk mengemas barang-barang kat rumah. Kemudian saya akan tunjukkan kepada anda penyambungan motion sensor ini kepada Wi-Fi. Caranya mudah sahaja. Tekan butang reset di sini sehingga lampu indikator berkelip dengan sangat pantas. Kemudian masukkan kata laluan Wi-Fi anda di aplikasi ini dan seterusnya aplikasi ini akan berkomunikasi dengan water sensor untuk bersambung dengan Wi-Fi. Sama seperti door sensor dan juga motion sensor, sensor ini hanya berfungsi sebagai input sahaja. Kita akan meletakkan tetapan output di aplikasi kemudian. Selesai sudah kita memasang semua peranti pintar ke dalam model rumah ini. Mula-mula kita dah pasang smart doorbell, kita dah pasang door sensor, kita dah pasang smart plug, kita dah pasang infrared switch, kita dah pasang Wi-Fi switch, kita dah pasang motion sensor dan akhir sekali kita dah pasang water sensor. Sekarang saya akan tunjukkan pada anda semua bagaimana kita nak integrasikan semua peranti pintar ni dengan Google Home. Jadi dengan bila kita dah integrasi dengan Google Home, dengan hanya menggunakan telefon, kita bagi arahan suara, kita boleh on dan off semua device ni. Okey, mula-mula sekali kita buka aplikasi Smart Life. Okey, pastikan alamat rumah kita, nama rumah tu macam untuk model rumah ni Tinker Garage. Okey, kemudian pergi ke bahagian profile, pastikan alamat Google account kita dah dimasukkan di sini. Kemudian kita buka Google Home. Okey. Untuk tambah rumah, macam saya tambah rumah lah sebab saya dah buat dekat rumah tadi kan. Create new home. Pastikan nama yang sama dengan yang tadi. Okey, kemudian dia suruh kita masukkan home address. Boleh juga skip kalau mahu. Jadi selesailah kita punya synchronize dengan Google Home ataupun Google Assistant. Selesai sudah kita integrasikan peranti-peranti pintar dengan Google Home atau Google Assistant. Dekat sini saya ingin menceritakan kepada anda semua kategori-kategori kawalan peranti pintar. Kategorinya kita boleh bagikan pada 3. Yang pertama iaitu kawalan manual, yang kedua kawalan berjadual, yang ketiga adalah kawalan peristiwa. Kawalan manual ada 3 cara. Yang pertama kita akan gunakan physical switch ataupun switch fizikal. Yang kedua kita gunakan telefon bimbit. Okey. Yang ketiga adalah arahan suara. Hey Google, turn off indoor switch. Itu selesai untuk kawalan manual. Kategori kedua dalam kawalan peranti pintar adalah kawalan berjadual. Jadi untuk yang ini, cara untuk tetapkan jadual bagi peralatan elektrik yang kita telah sambungkan kepada Wi-Fi adalah kita masuk ke dalam apps yang tadi, pergi pilih kat lampu mana yang kita nak, pilih timer, kita setkan dia tambah jadual. Okey, sekarang ni pukul 12.30, saya nak jadikan 12.31. Sekali je muncul. Kemudian kita tekan save. Nanti 12.31 lampu tu akan menyala.
Sekarang tepat pada jam 12.31 lampu tu akan menyala. Kategori kawalan peranti pintar yang ketiga adalah kawalan peristiwa atau dalam bahasa Inggerisnya adalah event control. Dalam event control, dia memerlukan input yang secukupnya dan juga output yang secukupnya untuk dia berfungsi. Dia menggunakan konsep IFTTT, iaitu if, this, then that. Jadi input yang ada dekat sini adalah motion sensor, door sensor. Dekat depan kita ada door sensor. Di dalam ni adalah kita punya output. Di dalam ni kita punya output. Jadi kita akan setkan jika door sensor ni terbuka, satu lampu akan menyala. Jika motion sensor ini mengesan pergerakan, lampu lain akan menyala. Dan jika door sensor di hadapan terbuka, lampu lain akan menyala. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita tetapkan kawalan peristiwa yang menjadikan rumah ni pintar. Jadi untuk contoh kawalan peristiwa, yang pertama saya akan tunjukkan adalah bagaimana apabila status door sensor ni berubah, maka lampu kat dalam, salah satu lampu kat dalam atau semua sekali kat dalam akan on atau off berdasarkan pada statusnya. Cara dia adalah kita pilih scene, kita create scene, kita pilih when device status change, pilih back door sensor, sebab ni saya dah namakan back door sensor. Apabila door sensor ni terbuka, maknanya pintu kita buka, ni if, then kita pilihlah run the device, kita ambil indoor switch 1, kita pilih lampu 1 sebagai on, save. Lepas tu next, save. Yes. Seterusnya kita tambah lagi. Tadi untuk buka, sekarang kita buat untuk tutup. When device status change, kita pilih back door sensor sebab ini back door. Door sensor dalam keadaan off. Maka then dekat sini, maka kita nak lampu yang sama tadi, indoor switch 1, indoor light 1 sebagai off. Kita pilih save. Lepas tu kita pilih next, kita pilih save, kita pilih yes. Jadi bila dua-dua tugasan ni kita dah wujudkan, okey. Sekarang saya tunjukkan kalau kita buka pintu ni, lampu kat dalam akan menyala. Saya akan tutup. Tadi untuk back door sensor, kita dah setkan dia apabila pintu terbuka, lampu akan on, pintu tutup, lampu akan off. Yang ini pula, saya akan setkan dia supaya, saya telah setkan dia supaya apabila pintu buka kali pertama, lampu akan on. Bila kita buka kali kedua, lampu akan off. Jadi sebenarnya aplikasi door sensor ni tadi, kalau kita gunakan dekat tandas, adalah amat sesuai. Sebagai contoh, bila kita masuk ke dalam tandas, kita nak menyelesaikan tugasan dalam tandas, lampu akan on pada waktu malam. Selepas tu bila kita keluar, lampu automatic off. Door sensor ni yang paling sesuai untuk kita gunakan di tandas. Jadi kali ini saya akan tunjukkan pada anda bagaimana kita nak setkan motion sensor ini supaya apabila ia mengesan pergerakan, lampu outdoor, lampu yang luar ni akan dihidupkan secara automatik. Apabila tiada pergerakan dikesan, maka lampu outdoor ni akan padam dengan sendirinya. Caranya mudah saja. Kita pergi ke setting yang tadi, scene, kita add. Lepas tu when device status change, pergi dekat motion sensor,
pergi kat PIR state level. Jika motion detected, kita setkan then run the device. Kita setkan outdoor switch, outdoor light on, save, next. Lepas tu save, lepas tu pakai. Jangan lupa setkan dia bila off. Sebab kalau tidak nanti lampu akan sentiasa on aja. Tadi motion sensor, PRS state, no one. Kemudian then kita pilih run the device, outdoor switch, kita pilih outdoor light, kita pilih off. Kemudian next, kita save, guna. Jadi nanti lampu outdoor ni akan on secara automatik. Lampu akan on. Sebenar-benarnya benda ni sesuai untuk kita pasang di rumah yang ada laman. Okey, yang mana sekiranya ada penceroboh masuk ke dalam kawasan rumah, lampu dekat luar rumah akan menyala. Kalau ada alarm ataupun penggera, kita boleh setkan automatik penggera tu berbunyi jika ada pergerakan. Tapi motion sensor ni bukan setakat boleh mengesan pergerakan manusia. Kalau pergerakan binatang pun dia boleh mengesan. Selain daripada contoh kawalan peristiwa yang saya telah tunjukkan pada anda di sini, okey, banyak lagi contoh lain yang anda boleh buat dengan smart home punya konsep. Yang pertama adalah apabila kita balik pada waktu malam, lampu akan on secara automatik kerana dia mengesan apabila anda masuk ke dalam jarak 100 meter radius daripada rumah. Contoh yang kedua adalah apabila berlakunya hujan, automatik tingkap boleh ditutup dengan sendirinya. Contoh yang ketiga adalah apabila suhu dalam rumah dan atau cahaya matahari dekat luar terlalu terang, automatik lansir dan juga aircon akan on. Lansir akan tutuplah tingkap tu, kalau aircon dia akan on, akan dihidupkan. Sekian sahaja daripada saya untuk segmen kita pada kali ini. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat rumah sana atau yang menonton siaran kita pada hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada sesi kita pada kali ini. Jangan lupa ikuti di semua platform media sosial Pusat Sains Negara. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.